Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita masuk pula pada video part yang kedua dalam siri bacaan surah-surah lazim. Dan surah-surah lazim yang saya pilih adalah bermula daripada suratul Duha sehingga ke suratul Nas. Yang dimasukkan surah-surah lazim ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai surah-surah yang biasa, maksudnya adalah surah-surah yang biasa kita baca dalam solat ataupun di luar solat. Dan saya yakin dan pasti sebahagian daripada kita telah menghafal dengan baik surah-surah lazim ini. Sebelum itu, bagi mereka yang belum subscribe channel Ray Delicious, maka jangan lupa subscribe dan follow kami juga di media sosial kami iaitu Ray Delicious. Sebelum kita sama-sama baca ayat-ayat daripada surah lazim dalam Al-Quran, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahawa metod ataupun pendekatan saya dalam penerangan tajwid Al-Quran dalam channel ini, saya akan lebih fokuskan pembelajaran tajwid berdasarkan tanda ataupun simbol yang ada dalam Al-Quran yang telah disusun oleh para ulama. Dan saya akan kurang sebutkan nama-nama hukum tajwid seperti iqlab, ikhfa, idgham, mad jaiz, mad lazim dan sebagainya. Bukanlah tiada tetapi kurang. Pada peringkat ini, yang penting bagi saya, kita boleh baca Al-Quran dengan baik berdasarkan tanda ataupun simbol walaupun kita tak kenal nama hukum-hukum tajwid tersebut. Pada saya, dan ini cumalah pandangan peribadi, mungkin tuan-tuan, puan-puan boleh setuju dan tidak setuju. Bagi masyarakat awam, kalau kita boleh kuasai bacaan Al-Quran berdasarkan tanda ataupun simbol yang terdapat dalam Al-Quran, itu pun sudah memadai dan amat baik. Tetapi, jika kita boleh kuasai bacaan Al-Quran berdasarkan simbol dan tanda yang ada dalam Al-Quran dan kita kenal pula hukum-hukum tersebut, itu adalah yang terbaik. Sekarang sama-sama kita baca daripada suratul Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Di sini, awal suratul Duha dimulakan dengan huruf waw yang berbaris atas. Dan selepas huruf waw, terdapat hamzatul wasli. Hamzatul wasli di sini tidak berfungsi dari sudut bacaan, tetapi ia tetap perlu ditulis dalam kaedah penulisan resam Osmani. Dan selepas hamzatul wasli adalah huruf lam, alif lam. Dan alif lam di sini adalah alif lam syamsiyah. Dan ia juga tidak berfungsi dari segi ataupun dari sudut bacaan. Dan tanda ia tidak berfungsi di sudut bacaan, di atas huruf lam tidak ada simbol ataupun tanda mati. Dan selepas huruf lam, hurufnya terdapat tanda sabdu. Maka sebutan ataupun bacaannya adalah wadduha. Kita tidak boleh baca wal-duha. Kita tidak boleh matikan ataupun sukunkan huruf lam ini. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Kita perhatikan huruf Hamzah terletak sebelum huruf Alif. Maka ia perlu dibaca dengan kadar 2 harakat panjang. Dan huruf Hamzah ini pula berada betul-betul di atas Alif. Ia tidak berada seperti huruf Hamzah di sini. Ia betul-betul berada di atas Alif. Dan Hamzah di sini berbaris hadapan. Lepasnya ada huruf Waw yang kosong daripada sebarang simbol ataupun sebarang tanda. Maka bunyi ataupun sebutan huruf Hamzah di sini yang berbaris hadapan perlu dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Maka bunyinya ataupun sebutannya minal ula. La panjang juga dengan kadar 2 harakat. Sebagai tanda ia panjang dengan kadar 2 harakat, ada alif saghirah ataupun alif kecil. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Perhatikan pada kalimah fatarudha, saya wakaf dengan kadar 2 harakat. Andainya kalau kita baca sambung antara fatarudha dan kalimah ataupun ayat alam yajidka, maka bacaannya perlu dipanjangkan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Sebagai contoh, fatarudha alam yajidka yatima. Bila saya baca sambung, kita baca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Apabila saya wakaf pada kalimah fatarudha, kita kena baca dengan kadar 2 harakat. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Pada kalimah ini, pada kalimah ta, sebutan huruf ta perlu dipanjangkan dengan kadar 6 harakat. Sebagai tandanya, ada tanda mad yang perlu dibaca panjang lebih kadar 2 harakat, dan selepas tanda mad ini ada tanda sabdu. Menunjukkan pada kalimah ini perlu dibaca panjang dengan kadar 6 harakat. Seterusnya, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Mim, jika ia ada sabdu, maka dengungnya perlu dilebihkan. Dan pada huruf qaf di sini bertanda mati, perlu dibunyikan sebutan qalqalanya. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Di sini sa'ilah, kalimah ataupun sebutan huruf sin perlu dibaca dengan kadar panjang. Kerana sebagai tanda ia dibaca panjang, ada tanda ini. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Seterusnya, kita masuk pula pada suratul Syarh. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Nun kosong daripada sebarang tanda ataupun simbol. Maknanya ia perlu didengungkan dengan kadar 2 harakat. Alladhi anqadha zahrak. Di sini kita mulakan pada ayat yang ketiga ini dengan hamzatul wasli. Maka hamzatul wasli ini berfungsi dari sudut bacaan. Maka bacaannya kita perlu bunyikan dengan sebutan berbaris atas. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Ba perlu diqalqalakan kerana kita wakaf pada huruf ba dan ba itu bertanda mati. Dan huruf ghin tidak boleh diqalqalakan kerana huruf ghin bukan salah satu daripada huruf qalqalah. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Seterusnya, kita ke surah Tin. Sama-sama kita baca daripada surah Tin. Bismillahirrahmanirrahim. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. Huruf Hamzah berada di atas huruf Alif. Ia tidak berada sebelum huruf Alif. Maka di sini tidak ada bacaan mad bagi huruf Hamzah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ada sifat hamas bagi huruf ta. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Pada kalimah ataupun lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah, maka huruf lam di sini perlu dibaca dengan panjang kadar 2 harakat dan sebutannya perlu dibaca dengan tebal kerana sebelumnya adalah huruf berbaris atas. Alaisallah, tak boleh baca alaisallah. Kita sambung bacaan untuk surah yang berikutnya pada video part yang ketiga.